Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafara bi'ran falahu 40 dhira'an 'adalan limashyatih." Barang siapa yang menggali telaga, maka dia mendapat wilayah seluas 40 hasta sebagai tempat beristirahat bagi haiwan ternaknya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan menghidupkan bumi ataupun tanah yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Jadi kalau kita ingat minggu lepas kita ada dah baca beberapa hadis yang berkait dengan hukum menghidupkan ataupun hukum kita retoh tanah yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Sebelum daripada ni pernah kita cerita bahawasanya tanah yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa pada hakikatnya ia adalah milik Allah. Manakala kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cara tanah tersebut, maka ada hukum. Jadi orang hak yang cara tanah tu, orang hak yang nebah, orang hak yang buat pagar. Hak yang buat pagar kita bincang dah hadis sebelum daripada ni. Hadis yang sebelum daripada ni pada minggu lepas kita bincang dah. Orang tu buat rumah pada tanah tersebut ataupun orang tu nanang pada tanah tersebut. Baik, maka tanah itu adalah milik dia. Adakah disyaratkan mendapat keizinan daripada pemerintah ataupun tidak? Maka kita kabadah ada dua pandangan. Majoriti ulama tidak mensyaratkan mendapat keizinan daripada pemerintah. Sebahagian daripada ulama mengatakan syarat mendapat keizinan daripada pemerintah. Dan pada minggu lepas kita ada cerita pemerintah yang mengambil hukum daripada Quran dan hadis menurut kefahaman ulama muktabar. Maksudnya pemerintah yang menjadikan sumber hukum yang diputuskan oleh pemerintah adalah Quran dan hadis menurut kefahaman ulama muktabar. Mereka boleh memilih mana-mana pandangan ulama muktabar di antara pandangan majoriti ulama ataupun sebaliknya. Baik, pada malam ni kita nak baca satu hadis yang berkait dengan hukum tersebut, yang mana dalam hadis ni menyebut Abdullah bin Mughaffal, seorang sahabat Rasulullah, menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menggali telaga, dia gali telaga di dalam tanah yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Baik, jadi apabila digali telaga, maka telaga itu adalah milik dia sebab dia telah menghidupkan tanah tersebut. Bukan setakat telaga itu saja milik dia, bahkan dia mendapat pula kawasan sebanyak 40 hasta. Ni satu hasta. 40 hasta sekeliling telaga itu sebagai tempat untuk dia letak binatang dia. Dia orang dulu dia cari tempat yang ada air untuk dia mengembala binatang. Jadi sampai masa dia pun bawa binatang pergi tempat boleh minum air saat itu, dah batang pin penuh lah kawasan tu. Jadi apabila binatang nak duduk di kawasan tu, maka kawasan yang sekitar telaga pun dapat kepada dia juga.
Okay, ini maksud daripada hadis ini. Seterusnya daripada Alqamah bin Wa'il, daripada ayahnya. Ayah bagi Alqamah bin Wa'il, nama dia, ayah dia adalah Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu. Ayah dia sahabat Rasulullah, Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada negara Yaman. Dia ni adalah anak raja. Dia salah seorang daripada anak raja. Dan ada riwayat menyebut, ada dikatakan ataupun ada riwayat menyebut bahawasanya beberapa hari sebelum daripada dia sampai berjumpa dengan Rasulullah, Rasul kabar dah kepada para sahabat. Rasul kabar dah kepada para sahabat bahawasanya akan datang, akan mari jumpa dengan kita seorang anak raja. Nama dia adalah Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Wa'il bin Hujr menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bihadramaut, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya sepetok tanah. Maksudnya satu kawasan, kalau kita kat satu lok, gitulah. Tak kira lok besar ke lok kecil, tak kira lah. Di Hadramaut. Jadi ada satu tempat di Hadramaut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu kawasan kepada Wa'il bin Hujr. Maka daripada hadis ni, kata ulama, diboleh oleh pemerintah nak beri tanah kepada rakyat dia. Tak ada masalah, dibolehkan. Boleh pemerintah berpandukan pada hadis ni, boleh pemerintah bagi kepada rakyat dia, dan rakyat dia boleh terima tanah yang diberi oleh pemerintah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan serta dinilai sahih hadis ini oleh Imam Ibn Hibban. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqta'a az-Zubair hudra farasi fa ajra al-farasa hatta qam thumma rama bi sawtihi faqal a'tuhu haitsu balagha as-sawt. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bahagian tanah kepada Zubair sejauh kudanya berlari. Rasulullah bagi kepada Zubair bin Awam sejauh kuda dia berlari. Maka dia pun membuat kudanya lari hingga ia berhenti. Dia pun bawa kuda sampai kepada satu tempat, kuda dia berhenti. Jadi dah agak dah kuda nak pergi. Kemudian dia melemparkan panahnya. Dia pun melemparkan, bukan melemparkan panah, dia melemparkan cambuknya. Hak yang dia pegang di tangan tu, batang hak yang dia pegang tangan, dia cepot pula sekali lagi. Cepot depan. Jadi kuda berhenti sini, dia cepot sikit depan lagi. Jadi untuk dia dapat luah lagi kawasan tu. Maka beliau berkata, Rasulullah katakan, berilah dia, Zubair bin Awam, tanah sampai batas tempat yang dijangkau cambuknya itu. Jadi bukan tempat kuda berhenti, bahkan hak lebih daripada tempat kuda berhenti, Rasulullah suruh bagi kepada dia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan padanya ada lemah. Maksudnya hadis ni kalau tengok kepada sanad, hadis ni adalah sanad dia dhaif. Hadis ni juga adalah hadis dhaif. Walaupun hadis dhaif, kalau kita tengok kepada hadis yang sebelum daripada ni, bermakna boleh pihak pemerintah untuk bagi tanah kepada mana-mana rakyat yang dikira berhak ataupun layak menerima tanah tersebut. Baik. Seterusnya daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqul an-nasu syuraka'u fi thalathah fil kada'i wal ma'i wan nar." Aku pernah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat khabar lagu tu, aku pernah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam peperangan tersebut aku mendengar Rasul bersabda. Rasul kata mana manusia itu bersyarikat, berkongsi di dalam tiga perkara. Tiga perkara ni manusia berkongsi. Mu boleh ambil, aku boleh ambil belaka. Yang pertamanya adalah dalam masalah rumput. Kalak ni masalah rumput. Jadi kalau rumput hak tumbuh di tanah tidak dimiliki oleh siapa-siapa, tanah tu tak ada milik siapa, rumput tumbuh, maka siapa pun boleh ambil. Berkongsi. Mu boleh ambil, aku boleh ambil. Tak perlulah, tak boleh ni, bukan dalam tanah kita ni, kita mega binatang, tak boleh ambil rumput ni. Tu tak betul. Jadi kalau kawasan hak yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa tiba-tiba tumbuh rumput,
maka siapa pun boleh ambil daripada rupuk tersebut. Tapi kalau dalam pagar orang, tuang tanang rupuk tu, kita ambil, tu tak boleh. Tu orang ni belok belakang-belakang tanang rupuk, nyebaja lagi, tekoh kemara sirang. Molek-molek kita ambil, tak minta dengan tuang dia. Tu tak boleh. Ni dalam kawasan yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Ataupun kawasan tu dimiliki oleh tuang dia dan tidak berpagar. Dan pada urufnya, siapa pun kalau bab rupuk ni tak ada masalah. Bahkan tuang dia sendiri pun kalau panjang tuang dia mesing, maka boleh kita ambil mengikut kepada uruf. Selama mana dia ada, selama mana ia tidak merosakkan tanah dia. Kalau merosakkan tanah dia, tu tak boleh lah. Ni ambil rupuk kok habis ke tanah-tanah habis. Kan ada kau orang ambil caku sekali dengan tanah tu kan. Tu tidak dibolehkan lah. Jadi sekadar ambil rupuk tidak merosakkan tanah orang, tu tidak menjadi masalah. Kalau mereka tuang dia buat pagar beradang, siap tulis lagi jangan ambil, tu tak boleh lah. Dia boleh kerana kita melihat kepada benda, kepada uruf. Melihat kepada uruf. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya air. Air pun berkongsi juga, tapi air yang kata berkongsi ni air sungai, air laut, air mata air yang tubik, yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa tempat tu. Hak tu berkongsi lah. Kalau air pahit moh orang, hak tu tidak berkongsi. Jangan pula baca hadis ni. Rasul kata manusia berkongsi pada 3 perkara ni, termasuklah air. Jadi kita nak mandi kita buat rumah orang je air. Pasang pahit rumah orang, Allah tahu rumah kita. Tu tak boleh. Sebab orang bayar, orang beli. Tu tak kena lagu tu. Jadi kita kena faham maksud air di sini. Dan yang ketiganya api. Juga berkongsi api. Maksudnya kalau kita perhidup api tengah padang, maka siapa pun boleh mengambil manfaat daripada api tersebut. Jadi ada orang yang contoh kita kata dia tengah malang, biasanya tengah malang orang ingat api. Baik. Suatu ketika dahulu, sebab dahulu tak ada lapu-lapu gini. Jadi tengah ingat api tengah padang. Jadi ada orang dalam keadaan kesejukan ataupun nyamuk banyak ataupun binatang-binatang tu, dia pun nak ambil manfaat daripada cahaya api tersebut. Tak ada masalah. Tapi kalau ingat api dalam rumah tu tak boleh. Kawan ni tengah masak dalam rumah. Tak boleh lah tu. Baik, maksudnya kena tengok dah. Dan ada sebahagian daripada ulama, maksud api di sini adalah bahan yang digunakan untuk menyalakan api, iaitu kayu api. Kayu api yang ada dalam hutang, yang tempat yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa, siapa pun boleh ambil. Siapa pun boleh ambil. Baik. Ini 3 perkara yang berkongsi oleh manusia. Boleh siapa-siapa pun nak ambil. Baik. Kita masuk dalam bab baru, iaitu bab wakaf. Wakaf ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu ibadat yang dituntut di dalam agama kita. Antara ibadat yang dituntut di dalam agama kita adalah wakaf. Baik. Hadis yang pertama yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab wakaf adalah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya darinya, kecuali daripada 3 perkara. Hadis ni di antara hadis yang cukup masyhur. Maksud masyhur ni adalah bukan masyhur mengikut istilah ulama hadis. Masyhur dalam masyarakat kita. Hadis ni orang ngajar baca semua hadis ni. Apabila anak Adam mati, apabila manusia mati, putus dah amalan dia. Tak boleh dah nak beramal. Dia beramal ni, tempat beramal ketika kita hidup. Tempat kita beramal adalah ketika kita hidup. Apabila kita meninggal dunia, tak ada dah, tak boleh nak beramal dah. Duduk dalam kubur nak ngaji Quran, nak semayang, baru nak sedekah, tak ada dah. Apabila kita mati, dia bukan lagi tempat beramal, tapi tempat menerima balasan dan ganjaran. Selama mana kita hidup ni, ni tempat kita beramal. Apabila kita mati, maka putus dah daripada kita amalan kita. Jadi hadis-hadis ni kita kena letak depan mata semua. Kena letak depan mata. Supaya bila kita letak depan mata, supaya kita sentiasa memperbaiki
amalan-amalan hak yang kita buat. Kalau sebelum daripada ni kita memang buat dah kebaikan, tingkatkan kebaikan lagi. Kalau banyak melakukan kejahatan, maka tinggalkan kejahatan tersebut, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Taala masih lagi bagi kehidupan kepada kita. Dan siapa nyawa roh di halqum, maka tak ada benda dah lah. Tak ada benda dah. Orang hak yang meninggal dunia, orang hak yang mati, mana hak yang mengharapkan dihidupkan kembali supaya mereka melakukan amalan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Maksudnya, sehingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalilah aku semula kepada dunia supaya aku boleh melakukan amalan yang soleh yang aku telah tinggalkan. Begitulah dan apabila mati. Tapi benda hak yang dapat, adakah boleh dibangkit semula? Tak dah. Jadi sementara Allah Ta'ala bagi kepada kita kehidupan ni, orang hak yang tidak melakukan amalan kebaikan, okey, dia buatlah amalan kebaikan. Orang hak yang kurangkan buat amalan kebaikan tapi kurang, maka tingkatkan amalan kebaikan. Orang yang melakukan kejahatan, maka berhenti daripada melakukan kejahatan dan bertobat di atas dosa yang kita lakukan, supaya kita tidak menyesal di negeri akhirat nanti. Dan menyesal di sana tak ada guna dah. Tak ada guna dah, kerana tidak boleh dah kita nak memperbaiki kesilapan kita. Sementara Allah Ta'ala bagi kehidupan kepada kita, masih lagi ada peluang untuk kita baiki kehidupan kita. Jadi apabila mati manusia, maka terputus amalannya. Tak boleh dah dia nak beramal, kecuali daripada 3 perkara. 3 perkara ni tidak terputus. Sebab 3 perkara ni adalah sebab dia. Jadi apabila sebab dia, maka 3 perkara ni walaupun dia mati, tetap mengalir ganjaran pahala sampai kepada dia. Yang pertamanya adalah sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Dia perkataan sadaqatin jariyah, maksud dia adalah wakaf. Maksud sedekah jariah di sini adalah wakaf. Kita faham daripada mana? Kita faham Syekh Ibn Hajar meletakkan hadis ini dalam bab wakaf. Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani meletakkan hadis ini dalam bab wakaf. Beza lagu mana sedekah dengan wakaf? Baik. Dia ada perbezaan di antara sedekah dengan wakaf. Sedekah biasa dengan wakaf. Dia wakaf tu sedekah. Tapi sedekah biasa dengan sedekah wakaf dia berbeza. Beza lagu mana? Kalau kita sedekah tanah kepada seseorang fakir miskin, bukan kita wakaf, kita sedekah kepada dia, maka tanah tersebut menjadi milik dia. Apabila menjadi milik dia, dia boleh jual. Kalau dia mati, tanah tersebut diwarisi oleh ahli waris dia, dan dia boleh bagi kepada orang. Maksudnya dia boleh tukar milik. Sebab kita telah sedekah kepada dia, dia menerima sedekah kita, maka dia boleh tukar milik balik tanah tersebut, sama ada tukar milik dengan cara dengan cara bayaran jual beli, ataupun tukar milik dengan cara dia bagi kepada orang, ataupun tukar milik secara terpaksa. Apabila dia mati, maka bertukar milik menjadi milik ahli waris dia. Itu dipanggil benda sedekah biasa. Tapi berbeza dengan wakaf. Dia boleh kita wakaf kepada seseorang. Tanah ni hamba wakaf kepada awak, hamba bagi kepada awak secara wakaf. Jadi tanah saat itu dapat kepada orang yang diwakafkan. Tapi dia saat itu hanya boleh mengambil manfaat sahaja daripada tanah tersebut. Tidak boleh dia nak jual. Tidak boleh dia nak bagi kepada orang lain. Sebab tanah tu bukan milik dia, hanya boleh dia mengambil manfaat. Okey, boleh faham kan? Itu perbezaan di antara benda, di antara wakaf dengan sedekah teguh. Ada perbezaan. Dia dua perkara ni, sedekah teguh ke wakaf ke, kedua-dua ada ganjaran tersendiri. Sedekah teguh pun ada ganjaran tersendiri, wakaf pun ada ganjaran tersendiri. Baik. Ni kita kena faham, ada ganjaran sedekah biasa pun ada ganjaran tersendiri, wakaf pun ada kelebihan dia. Jadi apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amal darinya kecuali daripada 3 perkara. Yang pertamanya adalah sedekah jariah. Jadi selama mana
Barang wakaf dia saat itu diambil manfaat oleh orang yang diwakaf ataupun diambil manfaat oleh orang, selama itulah ganjaran pahala dapat kepada dia. Yang keduanya, ilmu yang bermanfaat. Jadi masa di atas dunia, dia ada ilmu. Lepas tu dia ajar kepada orang. Orang dapat mengambil manfaat daripada ilmu dia. Maka selama mana orang tu beramal dengan ilmu yang dia ajar, maka selama itulah dia dapat ganjaran pahala. Sebab itulah kalau kita pandai sikit sebanyak Al-Quran, biar kita yang ajar anak-anak kita baca Al-Quran sekurang-kurang Fatihah. Sekurang-kurang Fatihah, biar kita ajar dia baca Fatihah. Sebab kayak apa bila kita ajar kepada dia baca Fatihah, setiap kali dia baca Fatihah antara ayat Quran yang sentiasa orang baca dalam sembahyang. Jadi dia pandai Fatihah melalui kita. Setiap kali dia baca, maka kita dapat ganjaran pahala. Ambil peluang. Tu antara peluang bagi orang yang pandai. Jadi kita duduk kampung kita tua-tua ni, tak apa nak sibuk dah kerja ni, duduk saja. Duduk saja. Ada orang habis masa dia di atas meja dang, ada meja karen, ada habis masa dengan main game, macam-macam lah. Macam-macam. Ada lepas peceng saat itu melancung situ, melancung sini, tak apalah. Selama mana tidak melakukan perkara yang haram, tak ada masalah dah. Cuma masa yang terluang saat itu, cari budak-budak hak kecil-kecil kampung hak tak pandai mengaji Quran lagi tu, ajar dia. Mari pok ajar. Kalau mu tak mau belajar dengan pok wi pitih 5 ya. Oh sayang dia pitih 5 ya. Kayak gini kalau dia pandai dengan sebab kita saat ni tu, setiap kali dia baca Quran dalam semayang, banyak itulah kita dapat pahala. Dah kayak gini dia ajar orang lain pula. Berterusan pahala. Oh banyak. Rupanya ruang untuk kita menyiapkan bekalan sahang kita yang akan berterusan untuk kita selepas daripada kita mati banyak sebenarnya. Banyak, cuma kita je buat kedok. Kalau panggil budak-budak kampung Belanda, budak-budak yang tak pandai lagi baca Quran Fatihah pun tak tahu mana lagi, panggil. Mari pok. Kalau misalnya payah sangat orang lain pun, anak cucu kita ajar anak cucu kita. Anak-anak dara kita, sepupu sepapak kita, orang kampung kita, mari pok nak ajar. Mari masa sekian-sekian balik sekolah masa mana mari pok ajar. Mari pok ajar. Lepas tu pok belanja aiskrim kalau mari budak-budak. Sebenarnya dapat pahala dah kita bagi aiskrim dia. Dapat pahala pula kita ajar dia dan benda tu berkekalan sehingga kita mati. Bukan mesti kena jadi ulama besar. Oh, ulama besar boleh ngajar tak? Kita ngajar sekadar yang kita mampu ambil peluang perkara tersebut. Itu termasuk dalam yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Baik. Yang ketiganya, atau anak soleh yang mendoakannya. Dia perkataan sebenarnya anak soleh. Anak soleh, anak yang baik. Dia perkataan soleh ni pada asalnya adalah seorang yang melaksanakan hak Allah dan dia melaksanakan hak anak Adam. Dia tunaikan hak Allah, dia tunaikan hak anak Adam. Itu makna orang soleh. Tapi soleh di sini dengan maksud orang beriman. Anak yang beriman yang berdoa untuknya. Jadi jangan pula kita faham anak soleh yang berdoa. Jadi kalau anak tu tidak soleh, maka dia doa kepada ibu bapa dia tak jadi. Tak bukan. Asal kata anak yang beriman, anak yang Islam, apabila dia berdoa kepada kedua ibu bapa dia, maka ia memberi manfaat kepada kedua bapa dia. Doa kepada kedua bapa dia daripada anak, maka ia memberi manfaat kepada kedua ibu bapa dia. Dia bukan untuk anak saja, bahkan doa untuk si mati, walaupun daripada orang yang tidak mempunyai pertalian darah dengan si mati, ia memberi manfaat kepada si mati. Jadi kita doa kepada si mati, kita tak ada pertalian darah dengan si mati, tapi kawan kita, mungkin bukan kawan kita tapi orang yang kita kenal, kita doa kepada si mati, dapat manfaat tak si mati? Dapat manfaat. Dia dua hak yang sepakat ulama, ijma' ulama, tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Benda yang dilakukan oleh orang hidup yang memberi manfaat kepada si mati. Yang pertamanya sedekah. Sedekah ijma' ulama tanpa ada khilaf. Kerana ada beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawasanya bersedekah untuk si mati ia bermanfaat kepada si mati. Maksudnya Rasulullah mengizinkan orang hidup bersedekah bagi pihak si mati. Jadi kita sedekah suatu benda, kita niat untuk si mati, ayah kita ke kawan kita, ia memberi manfaat kepada si mati dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Antara ulama
yang menyebut dalam kitab beliau bahawasanya sedekah dan doa ni ijma' ulama memberi manfaat kepada si mati adalah Imam Ibn Kathir di dalam kitab tafsir beliau. Yang pertamanya sedekah. Yang keduanya adalah doa. Doa sepakat ulama ia memberi manfaat kepada si mati. Kita panggil orang semayang banyak apabila ada keluarga kita meninggal dunia. Orang yang mari saat itu bukan semua kenal belaka si mati, ada tak kenal. Ada tak kenal, bukan setakat tak kenal, kadang-kadang tak tahu laki puang si mati ni. Tapi dalam kita semayang banyak, kita ada doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an. Ya Allah, berilah keampunan kepadanya, berilah rahmat kepadanya, afiatkanlah dia, maafkanlah dia. Doa daripada orang hidup kepada si mati ia memberi manfaat kepada si mati. Bukan hanya kepada anak. Bukan hanya doa daripada anak. Baik. Jadi antara yang memberi manfaat kepada si mati selepas daripada si mati meninggal dunia adalah anak soleh. Dia sebut anak soleh kerana biasanya anak soleh lah yang akan berdoa kepada ibu bapa dia. Anak soleh, dia menghargai kebaikan ibu bapa dia. Anak yang tidak soleh ni dia tidak menghargai kebaikan kedua bapa dia. Anak ni tak sama, anak tak sama. Anak tak sama. Ada yang menghargai ibu bapa dia, ada yang tidak menghargai ibu bapa dia. Amba ada seorang tu dia tanya amba. Dia tanya amba, "Ustaz, amba dia ada harta lepas tu amba nak buat gini boleh tak Ustaz? Semua harta amba ni nak pakai nak bagi anak amba masih hidup. Belaka, nak bagi belaka kan anak anda, nak tukar belaka nama apa semua sekali. Tapi dia ada tapi saya. Tapi panjanglah, tak apa. Dia kata, "Boleh tak Ustaz?" Amba kata daripada segi hukum boleh, tak ada masalah nak hibah semua harta kepada anak, tak ada masalah, dibolehkan. Tapi masa hidup amba nak dulu. Lepas daripada mati baru amba nak bagi ke dia. Kita kata gini, masalah kalau kita nak bagi diikatkan dengan kematian tu dipanggil wasiat. Wasiat ni adalah pemberian yang diikatkan dengan kematian. Jadi kalau wasiat kepada ahli waris tak sah. Mesti kalau kena wasiat kepada orang suku sakat. Sebab setiap ahli waris ada hak dia dalam harta peninggalan. Itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Kata Rasulullah, la wasiyata liwarith, ala la wasiyata liwarith. Ketahuilah, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Dah mana Ustaz? Kau nak bagi lalu. Cuma kalau nak tanya hamba lah, pandangan mana lebih molek di antara bagi terus masa hidup semua harta kita kepada anak kita, dan antara kita biarkan dia saat itu, apabila kita mati dia bagi mengikut faraid, maka berkata lebih baik kita biarkan lepas daripada kita mati dia bagi faraid lah. Baik, apa kita dok mikir hadiahnya? Baik, dia orang muda, dia cari duit di segi. Kalau nak tanya hamba tentang kelebihan, sebab gini, hamba pernah jumpa beberapa kes yang mana apabila diberi harta kepada anak, maka anak tidak menghargai ibu, tidak menghargai bapa, tak layan langsung. Hidup lagi, ada juga. Tapi bukan semua, segelintir. Kita bimbang gitu lah. Dia pun kata tu, hamba tanya Ustaz sebab hamba jumpa ada seorang mocik tu di satu tempat di Terengganu. Di Terengganu. Tapi hamba tak kata tempat mana. Dia kata mocik ni, hamba tanya mocik tu, mocik apa mocik tu sini tak ada anak ke gana-gana? Dia kata bukan tak ada anak, tapi anak dah cara kata lepas daripada beri harta. Tu hamba kata tu, hak yang hamba kata tu hak yang hamba kata mocik tu lah. Tu hamba bimbang tu. Tapi bukan semua anak gitu kata. Jadi kita sebenarnya kadang-kadang kita dok fikir benda yang tidak sepatutnya kita fikir. Dia bukan bawa hamba ni seteruk dah ni. Tu mocik dah fikirlah tentang anak, tentang bab tu anak boleh cari diri, bab duit apa semua sekali. Tak fikir lah. Tak fikir benda lagu tu. Ni kita dah lah sakit. Anak muda lagi boleh cari harta sendiri. Kita pula jadi susah dok fikir benda lagu tu. Baik, jadi biarkan perkara tersebut benda dia bagi lepas daripada kita meninggal dunia. Sebab pembahagian faraid ni adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa takut sangat ke faraidnya. Tak apa takut sangat. Macam takut ke jin ni, takut ke hatu ni. Baik. Jadi benda yang kita nak ceritanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak ceritanya adalah disebut anak yang soleh kerana biasanya anak yang soleh yang menghargai kedua bapa dia, sehingga lepas daripada mati pun sentiasa berdoa kebaikan untuk kedua bapa dia. Anak yang tidak soleh ni tak dah nak mati lagi, hidup pun tak apa nak cara mana dah. Tak apa tidak menghargai ibu bapa dia. Baik. Atau anak soleh yang mendoakannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Kalau anak yang ni kita kena cerita juga satu lagi. Ada sebahagian daripada orang kita berpegang setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak dapat ganjaran kepada ibu bapa. Ada orang sebahagian daripada orang kita pegang setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak dapat ganjaran kepada ibu bapa. Jadi anak semayang dapat ganjaran kepada ibu bapa, anak puasa dapat ganjaran kepada ibu bapa, anak buat apa juga kebaikan hak yang anak buat dapat kepada ibu bapa dia. Maksudnya dapat juga kepada kedua bapa dia. Soalannya betul tak pegangan tersebut? Betul tak pandangan hak yang mengatakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak ganjaran dia dapat kepada ibu bapa? Betul ke tak? Baik, kita bak dapat ganjaran, tak dapat ganjaran. Kita kena faham benda tu benda gaib. Benda tu benda gaib. Jadi benda gaib kita tidak boleh pandai-pandai. Bukan mesti kena berdasarkan kepada dua wahyu. Daripada Quran, daripada hadis. Jadi sekarang ni benda yang kita nak cerita ganjaran daripada amalan yang dilakukan oleh anak. Semata-mata anak buat kebaikan dapat kepada ibu bapa? Ada tak sandaran daripada dua wahyu? Apa kaji-kaji yang tidak pernah jumpa sandaran daripada dua wahyu? Jadi apa yang hamba faham selepas daripada berkaji, ternyata perkataan yang mengatakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak semuanya dapat juga kepada ibu bapa adalah perkataan yang tidak berasas daripada dalil dua wahyu. Melainkan ada pengecualian. Melainkan sekiranya kebaikan yang dilakukan oleh anak saat itu adalah asbab daripada ibu bapa, barulah dapat ganjaran kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa dia yang ajar dia semayang, ibu bapa dia ajar dia, didik dia supaya jaga semayang, didik dia supaya jaga puasa, didik dia supaya dia suka bersedekah, pesan kepada dia supaya keluar zakat. Jadi hasil daripada didikan ayah dia, didikan mak dia, akhirnya dia lekat benda tersebut, barulah anak dia dapat ganjaran setiap kebaikan hak yang dia buat. Kerana kebaikan hak yang dia buat adalah asbab daripada ibu bapa dia. Jadi bukanlah semata-mata kebaikan yang dilakukan oleh anak semuanya dapat kepada ibu bapa. Sama juga masalah kejahatan. Masalah kejahatan, katakanlah anak dia buat jahat. Adakah setiap kejahatan yang anak buat ayah tanggung dosa, mak tanggung dosa juga? Tidak. Anak dia buat jahat, anak ni buat jahat ni, anak pun ni buat jahat ni, adakah ayah dia terlibat sama? Tidak. Mak dia juga tidak terlibat sama. Melainkan hasil didikan ibu bapa dia sehingga dia menjadi melakukan perkara tersebut, maka dapat saham. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, man sanna sunnatan hasanah, man sanna sunnatan sayyi'ah. Sesiapa hak yang buat satu jalanan hak yang cara hak yang baik, cara hak yang buruk, maka dia dapat dosa. Perbuatan itu dia dapat pahala daripada perbuatan itu, bukan setakat dia saja, bukan orang hak yang ikut dia juga dia terlibat sama. Maksudnya orang buat kebaikan hasil daripada dia hak yang ajar, maka dapat juga pahala untuk dia. Orang yang buat kejahatan hasil dia ajar juga dapat dosa untuk dia. Baik. Ini di antara perkara hak yang kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Hadis seterusnya daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar nama dia adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Asaba Umar ardan bi Khaybar, fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا." Umar pernah memperolehi tanah di Khaybar. Khaybar asalnya adalah penempatan Yahudi. Dan pernah kita cerita tentang Khaybar. Khaybar adalah penempatan Yahudi. Jadi setelah daripada Rasulullah perang Yahudi Khaybar di antara Yahudi yang cukup kuat
memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perancangan mereka lah akhirnya semua orang kafir bergabung serang Madinah, terjadinya peperangan Ahzab. Dia nak hapus terus penduduk Madinah. Dia kepung, panggil, berepung semua orang kafir, kepung Madinah untuk menghapuskan orang Madinah. Oh, teruk. Itu kejahatan Yahudi Khaybar suatu ketika dahulu. Dipendekkan cerita sampai masa Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah kerah pada sahabat perang dengan Yahudi Khaybar. Maka Yahudi Khaybar kalah. Maka apabila kalah, harta dia menjadi harta rampasan perang, dibahagikan kepada para sahabat. Dan dia ni adalah orang yang cukup pandai. Yahudi tak ada dulu dia orang yang mempunyai kepandaian yang hebatlah. Dia bijak dalam hal-hal yang berkait dengan pertanian. Maka diserahkan bumi Khaybar untuk mereka uruskan. Sebahagian daripada hasil daripada bumi Khaybar diberi kepada mereka sebagai upah kepada mereka, dan sebahagian lagi diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian daripada bumi ataupun bumi Khaybar, tanah di Khaybar, Rasul bagi kepada para sahabat Rasulullah. Dan tanah Khaybar memang cukup subur. Khaybar lebih kurang dalam 150 km daripada Madinah. Antara sahabat yang mendapat tanah di Khaybar adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kabar lagu mana? Umar pernah memperolehi tanah di Khaybar, maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat Rasulullah, bermusyarat dengan Rasulullah tentang tanah itu. Dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia musyarat dengan Rasulullah tentang tanah Khaybar. Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperolehi tanah di Khaybar yang mana aku tidak pernah sama sekali mendapatkan harta yang lebih berharga di sisiku daripadanya. Aku menganggap tanah di Khaybar yang lebih berharga, yang lebih mulia di sisi akulah." Kata Sayyidina Umar. Lepas tu katanya, maka Rasul menjawab, "Jika kamu menghendaki, maka tahanlah harta asalnya, lalu bersedekahlah dengan hasilnya." Rasul kata, kalau nak, baik. Jadi tahan asal maksudnya tahan asal, maksudnya mewakafkan tanah tersebut untuk orang tertentu yang boleh mengambil manfaat. Jadi apabila mewakafkan, orang boleh mengambil manfaat, tapi benda tu tetap ditahan. Maksudnya tidak dimiliki oleh siapa-siapa, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang siapa pun tidak boleh nak jual perkara tersebut, tidak boleh nak bagi kepada orang lain, tidak boleh diwarisi. Itu maksud dia. Jadi rupa-rupanya dia mari tanya untuk bersedekah. Allah Rabbi. Ni kita boleh tengok hebatnya para sahabat Rasulullah. Dia bersedekah benda yang paling dia kasih. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan dapat mencapai kebaikan yang sempurna sehinggalah kamu bersedekah sebahagian daripada apa yang kamu kasih. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perawi berkata, maka Umar menyedekahkannya dengan catatan harta asalnya tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Maksudnya Sayyidina Umar wakafkan harta tersebut. Maka berpandukan kepada hadis ini, tidak boleh harta wakaf dijual. Harta wakaf tidak boleh dijual. Harta wakaf tidak boleh diwarisi. Apabila tuang anak dia pewakaf saat itu, ahli waris pewakaf, dia tidak boleh mewarisi harta yang telah diwakaf oleh pewakaf. Sebab apabila pewakaf telah mewakafkan harta tersebut, maka harta itu telah keluar daripada milik dia, tidak lagi jadi milik dia. Baik. Dan juga tidak boleh dihibah, nak beri kepada orang lain tak boleh dah lah. Sebab benda tu keluar daripada milik kita. Kita boleh kita nak bagi kepada orang lain benda yang ada dalam milik kita. Baik. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah. Nanti insya-Allah kita sambung balik perbincangannya pada minggu-minggu akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.